FPV. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini dan jangan lupa tekan butang subscribe, karena dalam channel ni saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua berkenaan dengan drone. Apa-apa saya berkenaan dengan drone yang mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan semua lah. Okay. So hari ini saya akan berkongsi berkenaan PID. PID adalah satu mekanisme yang ada dalam flight controller kita dan sangat penting untuk kita fahami supaya drone kita boleh terbang dalam kondisi yang baik, kemas dan seimbang lah. Okay, P, proportional. Fungsi P lebih kurang macam pengimbang dacing. Okay, let's say ini satu dacing. Apabila kita punya dacing ni dia terima satu beban di sebelah kiri 1 kilogram, secara logik dia memang dacing tu akan sengit ke sebelah kiri. So fungsi flight controller adalah untuk menyimbangkan semula nilai 1 kilogram di sebelah kiri. Dia mungkin perlu letak nilai 1 kilogram di sebelah kanan. Okay. Tapi apabila nilai P yang kita letak tidak tepat, maksudnya calculation yang tidak tepat daripada flight controller, mungkin dia akan letak nilai 1.5 kilogram di sebelah kanan. So penyimbang tu kembali tidak stabil kerana berat ke sebelah kanan. Dan disebabkan berat sebelah kanan pula, ditambah lagi 1.5 kg di sebelah kiri dengan tujuan untuk menyimbangkan semula 1.5 kg sebelah kanan, dacing berat semula ke sebelah kiri. Dan disebabkan calculation yang tidak tepat ni, dacing tu sentiasa swing kerana tidak mencapai titik keseimbangan yang tepat. So dalam konteks drone kita ni, kita ada 4 biji motor di sini. Motor 1, 2, 3 dan 4. Dan motor ni bukan saja berfungsi untuk terbang, tapi dia juga berfungsi untuk mengimbangkan pusat graviti drone kita. Bila satu motor thrust, over thrust di sebelah sini, sebelah nombor 1, tu motor nombor 4 pula perlu main peranan untuk mengimbangkan semula motor nombor 1 ni. Sama juga untuk motor nombor 2 dan nombor 3. Bila kita tidak meletakkan nilai P yang tepat, contoh nilai P yang terlalu rendah, keempat-empat motor ni memberi nilai thrust yang tidak seimbang, menyebabkan kita punya drone menjadi wobbles. Maksudnya drone kita ni terbang dengan tidak baik lah. So di situlah kita perlu faham untuk meningkatkan nilai P supaya dapat mengimbangkan antara keempat-empat motor ni mencapai satu titik bersefahaman berapa nilai yang mereka perlu tambah ataupun nilai yang perlu mereka, RPM yang mereka perlu ada untuk keempat-empat ni mendapat titik graviti yang sepatutnya. Tetapi apabila nilai P kita terlalu tinggi pula, drone kita ni akan shaky, bergegar, disebabkan overreaction. Dan di situ kita perlu kurangkan nilai P sehingga dia mencapai satu tahap keseimbangan. Mungkin dia akan bergerak sikit slow ataupun tidak nampak langsung wobbles tersebut. So nilai P proportional ni, mekanismenya berlaku secara berterusan sepanjang penerbangan kita ni. Nilai P memainkan peranan yang penting. Kita beralih kepada nilai D. Nilai D, derivative, kita akan nampak karakter derivative itu apabila kita mengenakan arahan roll pitch terhadap drone kita. Okey, dia terbang dalam keadaan P tune, P yang telah diselaraskan dengan baik, dapat nilai P tune yang bagus, dia terbang. Tapi bila kita stick roll ataupun stick pitch, contoh roll, dia roll, bila nilai D kita adalah kosong, dia akan roll dan berhenti secara agresif, secara drastik, dan menyebabkan kita punya drone ni roll berhenti terlalu kasar. Mungkin ada bunyi jeng jeng, motor ni lah terlalu kasar untuk dia berhenti. So untuk kita memahami maksud D ni, mungkin saya boleh bagi satu analogi lah. Kita ada satu bandul, okay. Bila kita kenakan satu roll ataupun kita swing bandul ni sepatutnya dia berhenti di tengah-tengah. Dia berhenti dengan kasar. Disebabkan dia berhenti break dengan kasar di sini, dengan momentum ataupun berat bandul tu sendiri menyebabkan dia break kasar tu, dia bergegar. Okay.
Tapi bila kita letakkan nilai D yang kita naikkan nilai D itu, so flight controller kita ni dia akan buat calculation lebih awal, di mana sepatutnya dia akan slow down sebelum sampai ke titik roll yang kita perlukan lah dalam drone. Mungkin sampai di sini nilai D itu sudah mainkan peranan untuk slow down sebelum sampai. So dia akan slow down. Tapi bila nilai D kita terlalu tinggi pula, mungkin reaction dia terlalu awal sebelum sampai ke titik roll yang kita mau. Mungkin di sini dia sudah start slow down. So menyebabkan kita punya drone, karakteristik drone kita ni, bila nilai D terlalu tinggi, dia akan jadi slow down. Kita bagi arahan roll slow, sebab dia terlalu berhati-hati. Bila nilai D terlalu tinggi tu, kita nampak dia slow down. Di situlah kita perlu faham bahawa kita perlu kurangkan nilai D tersebut sehingga dia roll down. Bila dia roll, dia ada slow sekejap, slow sebelum sampai ke titik yang sepatutnya. Mungkin karakter dia dia solid, tidak terlalu kasar. Kalau terlalu kasar tu, D terlalu rendah, drone kita akan shaky ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai integrals. Karakteristik dia kita akan nampak setelah drone kita mendapat daya daripada luar. Contoh kita terbang, okay? Terbang di kawasan ada rintangan angin. Dia terbang stable, tiba-tiba ada angin. Contoh angin daripada sebelah kanan datang, drone kita akan roll ke sebelah kiri. Apabila dia roll sebelah kiri dalam kondisi I adalah kosong, maka drone ini tidak akan memberi apa-apa respon untuk mengembalikan semula posisi dia yang berasal daripada keadaan mendatar. So penting untuk kita letakkan nilai I supaya apabila angin lintang datang, integrals tu akan mengimbang semula badan drone ni untuk berada pada titik asal, iaitu pada titik mendatar. Tetapi apabila nilai I kita terlalu tinggi, itu akan menyebabkan drone kita ni overreaction. Bila angin tolak, dia swing ke arah bertentangan disebabkan nilai I terlalu tinggi. So di situ kita perlu faham bahawa kita perlu turunkan nilai I sehingga dia bertindak balas terhadap angin lintang tersebut sesuai kepada titik asal dia semula. Okay? So itulah karakteristik untuk nilai I yang kita perlu faham. Adalah lebih baik untuk kita tune nilai P dahulu, kemudian kita tune nilai D, dan last sekali baru kita akan tune nilai I. Saya harap kali ini, video kali ini dapat memberi sedikit sebanyak maklumat kepada kawan-kawan semua. Sekiranya ada apa-apa yang silap daripada saya, rakan-rakan boleh komen di bawah. Dan kita harap dengan adanya perkongsian ini akan menjadi lebih bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.